A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan jatuh ke sesurau. Seterusnya surau ke masjid? Surau Jumaat. Surau Al-Muttaqin ni. Betul? Raudatul Muttaqin. Jalan orang-orang bertakwa. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini bukannya satu perkara yang mudah ya. Hari Ahad pagi nak datang kan. Bukan senang menjelang tengah hari pula kan. Ada yang tak sampai lagi, sibuk masak dan sebagainya, macam-macam hal kan. Tapi seperti biasalah, orang lelaki sibuk kan. Orang lelaki sibuk, orang perempuan ni banyak lapang ke dan orang lelaki dah lah tak ramai kek dinding dia contoh jangan beralih lah, ni contoh ya kan. Saya teringat waktu saya ceramah kek Jompol tu, dekat pusat aktiviti warga emas, perempuan ni saya tanya laki tak ada. Laki habis mati dah. Dia kata sabarlah. 5 minit saya berhenti terolak. Dia jawab macam tu kan. Tapi itulah dia kan. Hari ni kita bercerita tentang hati keras. Hati keras ni tu sebabnya dalam hidup kita ni kan. Dalam hidup kita ni kita kena kerja 3 perkara. 3 perkara yang paling kita kena kerja dalam hidup kita. Pertama, kerjalah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah ni petunjuk. Petunjuk ni akan dapat bezakan benda buruk dengan benda baik. Kalau orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Contoh, kau tak pergi surau kan apa pula orang cakap kan? Sanggup dah tak pergi tu. Dia fikir apa orang cakap, hati dah kau ya. Wahal kita datang ni bukan sebab orang dah. Pernah saya sebut, barang siapa yang datang ke rumah Allah, barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Faham? Seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah Ta'ala menyebabkan kau tak beribadah. Faham tak? Itu kena faham maksud saya betul-betul. Jadi yang pertama hidayah. Itu sebabnya nak pergi surau dia rasakan kau orang tengoklah itulah, macam-macam dia fikir. Dia pergi pusat snooker tak nak fikir lah. Dia pergi kelab dandut, geng kan ramai kan, jadi tak ada sabut dah kan. Lepak kat atas pangkin. Apa hukum pangkin tu? Haram hukum pangkin depan rumah bawah pokok mangga tu. Hukumnya haram kalau dia duduk berbunga setiap petang mesyuarat bincang pasal manusia lain. Tak sangka batu dia sambil-sambil kacik, sambil dia mengupik mangga tu kan, pap cocah lah kan. Lacah lah kicap sambal tu. Iyo la ilaha liyo kowe, dia kata tu kan. Tu haram hukum main pangkin tu. Tu sebab kan orang dulu tu dia pusat nak bola. Dulu tak ada rancangan melodi, tak ada. Dulu tak ada rancangan gosip kan. Tak ada rancangan apa nama? Tak apa warna cerita tu lah, tak ingat lah kan. Tapi makna kata kita jangan buat. Hidayah ni akan menyebabkan kita rasa baik. Ada orang tu, kenapa kau tak bertudung lagi ni? Kenapa kau ni tak menutup aurat? Apa pasal? Belum dapat hidayah. Dia lah sabut. Apakah tidak cukup
Al-Quran itu menjadi petunjuk. Pada orang Melayu ni pula perangai kan? Pada dia petunjuk tu, dia accident, terbalik kereta, dia hidup lagi. Tu petunjuk tu. Nak tunggu accident, mujur tak mampu. Kau mampu mati tahu langsung tak ada petunjuk. Kayak macam tu lah. Jangan kita tunggu macam tu. Jadi hidayah ni kita cari, belajar, datang majlis ilmu, datang. Tu sebab orang perempuan ramai tak dapat petunjuk. Oh, lelaki dah ramai dapat petunjuk dah. Tu yang dia tak ramai kan. Agak lah kan. Tapi yalah, ni kira ramai lah. Dia datang beransur-ansur tadi tuan Musi kemarin tadi, dia ansur-ansur kan. Masjid surau ni alhamdulillah saya dengar sambutan dia hangat. Tu sampaikan dia buat surau musafir, apa tu, tandas musafir tu kan. Jadi maknanya okey lah sambutan surau ni kan. Saya tengok tadi tu, sebab saya kata kau nak tengok orang bukan kat sini. Kau nak tengok orang kat kedai yang hujung Poti Canai dengan Mutabak tu, kat Medan Selera tu tadi. Umat ramai orang. Saya jangkakan mesti ramai kat surau ni, kat sana. Semua tanya, ada apa Ustaz? Ada apa Ustaz? Kau tak tahu kat surau ni ada kan? Tak tahu ada dah. Kan, macam-macam lah perangai orang ni kan. Tapi satu lah, mudah-mudahan kan, ni ramai datang ni pun saya tahu. Ada yang hari ni kali pertama datang, saya tahu. Saya tengok muka, ada muka yang kali pertama datang pun saya tahu. Saya boleh tunjuk lah sekarang siapa yang kali pertama datang. Yang nunduk je dia tahu ke dia. Tengah tu yo tu kan. Macam tu lah kan. Jadi pertama hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Ada orang dia dah biasa cakap benda tak elok pun, dia mengumpet-ngumpet orang tegur dia. Kau tak baik lah, janganlah cakap macam tu, berdosa tau. Alah kau tahu apa, kau jangan sibuk boleh tak? Dia marah orang tu balik. Ada tu siap cakap tu orang perempuan tu, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami, cakap dengan elok-elok. Tu sebab lelaki ramai pendek umur, purih menahan mulut orang perempuan. Abang ni memang tak ada guna jadi jantan. La ilaha illallah cakap semua salah lagi. Bukan perempuan sinilah, tempat lain. Tempat lain. Sini okey, datang surau okey lah kan. Cakap elok, cakap berlapik, lapik dengan pelitup muka kan. Baiklah tu kan. Tu yang pertama. Yang kedua, qajalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Qaja keampunan daripada Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak kan. Melainkan ada di kalangan kita yang berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 tu sampai ni bulan 6 dah nah, belum ada dosa oleh dah. Tolong angkat tangan. Tadi pun berdosa dah saya lalu tadi, bukan saya tak tahu ah. Mengumpet ada. Tinggi. Salah kau saya tinggi. Sama lah ke bilik jamuan tadi tu. Tinggi sedih tu lah. Macam OKU kau baik dan. Nampak muka dalam TV nampak tua, kau hajar betul semua tu. Ada yang nak cakap kan. Macam tu lah kan. Manusia biasa lah. Tak cakap lah kan. Jadi itu yang kedua. Ya, kita minta ampun dengan Allah. Salah satu caranya adalah istighfar. Astaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Dan yang ketiganya, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah. Hidayah, maghfirah, rahmah. Rahmah ni, rahmat ni adalah salah satunya, adalah satu-satunya cara nak masuk syurga. Nak masuk syurga, satu je tiket dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Allah tak nak ibadah kita. Sekali kau lah nak semayang tak nak semayang, Allah tak peduli. Allah tak kau lah. Tapi kalau kita tak semayang, memang confirm lah dengan aku. Macam tu je. Jadi kita beribadah ni mudah-mudahan Allah terima. Macam tu. Apa Allah Ta'ala kisah kita semayang tak semayang. Tapi bila kita tak semayang, kita tak peduli pada Allah pun tak peduli dengan kita. Jadi kena beribadah kepada Allah. Ada seorang lelaki, abid, seorang ahli ibadah. Dia beribadah selama 500 tahun. Kisah zaman terdahulu. Jadi satu hari Allah Ta'ala sebut, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala sebut. Abid ni dia kata,
Ya Allah, aku tak nak rahmat kau tu, ya Allah. Tak nak. Kau masukkan aku dalam syurga disebabkan ibadah aku 500 tahun ni. Biar orang tahu aku ni ibadah 500 tahun. Kata. Allah cungkil sebelah mata tu, keluarkan sebiji mata keluar. Kenapa ya Allah? Sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat dah nak taubat rahmat aku bagi sampai kau dapat sebelah mata tu, tak dapat. Apa yang kita buat ni semua bukannya kita, itu sebab jangan perasan aku pergi masjid hari-hari pergi surau, hari semayang aku baca sadaq ni syurga ni, belum tentu dah. Banyak soalan nak korang jawab. Orang perempuan jaga siapa? Jaga suami ya, sudah. Jangan jaga orang lain. Kan pergi jaga perempuan-perempuan lain. Baik apa? Jaga lelaki sudahlah. Marah lelaki kahwin lain. Bangih sampai ke sudah. Cuba redha. Ayat dah mula sampai ke situ dah. Kata tuan pengurusi sini ramai orang lelaki takut bini tu. Dia yang pergi basuh pinggan, basuh cawan, basuh apa, basuh kain tu yang tak datang tu kan. Tak. Sebenarnya satu perkara, orang perempuan cukup senang masuk syurga. Tapi jangan kita kadang orang perempuan ni sendiri. Itu sebab Nabi bila Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berpeluang singgah tengok syurga, tengok neraka. Dan Nabi bila tengok dalam neraka yang ramai orang tahu lah. Saya ingat tak tahu. Tapi melawan tetap melawan. Boleh lihat apa kan? Itu sebab kadang-kadang kena jaga. Orang lelaki tak boleh buat apa lah. Ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Kau neraka dah confirm orang lelaki ni. Tinggal nak selamatkan diri macam mana? Ya, tu sebab kena ikhtiar, usaha. Ikhtiar. Ya? Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu datang majlis ilmu ni sebab nak ingat Allah lah ni. Kan? Siapa yang dengar ceramah, tak kisahlah berceramah mana pun datang, mesti dalam kepala mesti dia akan, semua orang tak dengar, orang lain tak dengar. Betul lah dia cakap. Lah. Aduh, aku tak nak lah buat macam tu lagi dah. Macam tu lah kan. Keluar pada surau, baik panggil dia balik. Lepas tu datang dengan ceramah. Betul lah cakap dia tu, dengar. Itu sebab kena selalu. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jangan lupa letak. Ya. Antara penyakit yang sangat membinasakan manusia di dunia maupun di akhirat adalah penyakit keras hati. Ini akan membinasakan manusia. Ya. Allah SWT berfirman, dalam hati mereka, dia kata kan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah lagi penyakitnya oleh Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Tanda-tanda orang mengidap penyakit keras hati. Pertama, dia masuk wad. Bukan mensalin dia. Masuk wad tu memang hati tu dah koreh, hati tak function lain. Ini koreh hati, ni koreh dalaman. Koreh betul hati kau. Macam tu lah kan. Yalah. Orang perempuan selalu sebut, bila anak berjaya, anak hafal Quran, ya Allah sajuk. Sajuk apa? Paut. Sajuk paut ni kambung tu. Mana-mana kait dengan paut. Apa dengan orang lelaki tak ada paut kau? Sajuk hati sebut. Sajuk hati. Kan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kan kita minta jadi penyejuk mata. Okeylah, sajuk mata, sajuk hati. Paut tak habis. Dia nak bacakan hujah dia mengandungkan anak tu. Kabar nak sajuk paut kampung. Kan? Jadi kalau kita tengok, ini tanda-tanda koreh hati ni apa? Koreh betul hati kau, orang cakap. Jadi sesuai tak? Kono tak dengan koreh hati tu? Pertama, dia malas melakukan ibadah. Malas dia. Doh alasan ni. Tu ni, dia pergi semayang kan? Tilah. Pergi lalu tu. Itu sebab bulan puasa itu kan.
Kenapa kita senang beribadah? Sembahyang sunat cukup banyak. Orang yang tak pernah datang surau, tak ada dia peduli dengan orang cakap dia. Muka tak pernah nampak pun nampak bulan puasa. Dan dia masih lagi mempertahankan bulan tak puasa dia tak nampak. Tak ada hal dia tak kisah pun. Tetap tak nampak bulan tak puasa. Bulan puasa nampak. Kenapa? Sebab pada ketika itu syaitan dia belenggu. Dan kita tak fikir apa? Kita fikir nak dapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita nak dapat kemerdekaan daripada api neraka. Ramailah yang datang. Senang betul semayang masa tu. Bila kita beribadah, hati pun jadi lembut. Senang sedekah. Bila berbuka puasa tu tak ada berabut-rabut pun. Relax ada. Rupa-rupanya Imam Al-Ghazali pun ada sebut, barang siapa yang membiarkan perut yang selalu berada dalam keadaan konyang akan dihinggapi 5 perkara. Faham ke tak faham? Kenyang. Kau takut konyang tak faham lah. Faham ya? Okay. Apakah 5 benda yang kehinggap kat dia? Pertama, dia mudah ingkar pada perintah Allah. Rupa orang yang konyang ni susah. Itu sebab dia kata, kalau makan banyak benda boleh korek hati. Kan? Itu sebab tadi saya makan tak banyak. Tanya orang dapur tadi, mana ada banyak? Timun pun tak makan tadi. Yang mana timun ambil sampai? Tak ada saja gurau. Tak. Jangan makan banyak, makan menyebabkan korek hati. Yang pertama, dia mudah ingkar pada perintah Allah. Cuba tengok orang yang buka puasa makan banyak, jadi apa? Tersandar. Bini nak pakai telokong nak, bang, tarawih. Jalan dulu. Jalan dulu, ada harapan. Jalan dulu sudah bini balik dan tarawih, mengangkang laki kat ruang tamu tu. Maghrib tak, isyak tak, tarawih tak, tidur. Dia konan ulah sawo. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dia susah nak mendengar nasihat daripada orang-orang yang baik. Sebab hati dah korek, dah konyang. Dan letaklah kena cakap lah yang penting dan konyang. Ketiga, dia tak pedulikan orang lain sebab yang penting dia konyang. Keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain, malahan menyakitkan hati sebab yang penting dia telah kenyang. Dan yang kelima, dia mudah dihinggapi penyakit. Itulah dia. Cuba tengok berapa ramai orang yang buat perangai sudah hujung hidup penyakit. Pasal tak? Ya, dia dah terlantar weh, tak sihat. Itulah kan. Ingat dia dulu komen marah orang semua tak perhati tu. Ada je benda tak kena dengan orang. Sekarang pun dia tahu. Ayat kan. Tak, ni memang kita cerita, tapi hakikatnya berlaku ni. Nampak tak? Dia malas melakukan ibadah. Ibadah yang paling susah solat. Salat yang paling susah adalah salat yang paling sikit rakaat dia. Subuh paling payah. Macam sini tak apalah, macam ni sini memang macam ni lah, ramai subuh kan. Kan? Macam terperanjat itu kan. Nabi pesan, ni saya nak pesan pada semua. Manalah yang biasa meninggalkan subuh ni, saya nak beritahu. Kalau nak berubahlah hidup, nak jadi lebih tenang dan lebih bahagia, tolong jaga subuh. Nabi kata, barang siapa nak dimurahkan rezeki dia, jangan tinggal 2 amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, sedekah subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, sedekah subuh. Buat benda ni, berubahlah hidup. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, makna kena bangun awal daripada subuh tu. Bangun, mandi, ambil wuduk, dah nak masuk tu atau dengar Allahu Akbar, dengar azan kan. Contoh kita kat rumah je, buat solat sunat dulu 2 rakaat. Itu baru solat fardu. Buat. Orang yang datang surau, insya-Allah lagilah, dia kena awal lagi. Dia datang naik motor, sebab sini Tompek paling banyak sekali parking berbumbung. Tu saya tengok tu, semua parking penceramah sini ada tanda penceramah, banyak betul penceramah datang sini kan. Dia kena datang awal. Bila dia datang awal, dia tunggu azan.
ataupun dia sampai ngangam azan. Tapi sebelum sembahyang subuh, semua orang sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Tapi macam mana kalau subuh gajah? Subuh gajah tu kira bukan kata okey. Dah kira lambek dah kan subuh gajah ni. Subuh dinosaur. Dah pupus dah. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Tak kajut imam tu siapa pula yang kunut tengah hari ni. Gila betul kajut. Allahumma hdina fi man hadait. Siapa dia? Wah kan? Jaga. Yang kedua sedekah subuh. Orang perempuan senang ya. Botol cania pun tak apa, botol kosong, ambil botol kosong. Pagi masa sembahyang subuh tu masuk RM1. Esok tu masuk RM5. Esok tu masuk semasa subuh tu. Masuk kumpul. Hari Jumaat bagi kat lelaki lepas sembahyang Jumaat. Bang, ni bang, abang ambil duit ni abang, tolong masuk kat dalam tabung tu. Masa kita masuk dalam botol, Allah dah kira dah tu sebagai sedekah subuh. Nabi ajar apa? Nabi beritahu waktu kita sedekah subuh tu, malaikat memulakan, ya Allah, berdoa malaikat, ya Allah, si limah ni ya Allah. Mana limah? Tak ada halimah ni dah. Timah ada timah. Mana ada timah? Si Fatimah ni ya Allah, dia telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu ya Allah, maka kau perluaskanlah rezeki seluas-luasnya untuk dia hari ini ya Allah. Tengok macam tu lah. Tapi itulah dia. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1, hujung bulan pek gaji RM1, dapat air citra RM1 juga. La ilaha. Itulah dia kita kan. Cuba bagi lebih tu, lagi lebih tu biar sampai terasa ke hati tu. Bagi tu rumah habis duit dah nak apa tu. Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung, tengok dah wallet, ada 2 lay, satu RM100, satu RM5. Bagi RM5 sebab kita paling sayang RM5. Faham tak kan? Takkan ada bagi RM100 tu. Jangan cakap orang lah, termasuk yang bercakap ni kan. Tapi kalau bagi RM100, tak apalah, bagilah RM100. Kita nampak, alah RM100 bagi weh, dahsyat weh. Sampai depan ni RM5. Contoh, rupa-rupa yang bagi RM5 tu kita tak tahu. Dalam poket dia, dalam bank pun memang tinggal RM10 je. Jadi dia boleh bagi RM5 tu ke anda tu. Orang yang bagi RM100 bagi, dalam bank ada 10 juta lagi. Apa bondo kan? Sini pastikan kita terbabit dengan sumbangan pembinaan tandas musafir. Tu kutipan orang ramai kan. Tapi jangan sobok-sobok dengan orang. Kau tahu tak berapa kos pembinaan tandas tu? Berapa kos ya? 80,000. 80,000 tu. Duit dana dalam tu. Berapa ringgit kau bagi? RM5. Dah lah RM5. Kau sobot pula langsung tak ada pahala. Aduh. Tuan cakap kalau bangang tu simpan-simpan sikit, jangan tunjuk kat orang. Dah lah bagi sikit, cerita-cerita dengan orang. Kita ni terbalik hari ni. Kalau sumbang RM10,000, kau nak tulis nama penuh, nombor rumah mu tulis. Bila RM1 hamba Allah, ikhlas benar lah tu, nyampah lah dana kan. Orang patut lagi banyak tu lagi ikhlas. Macam contoh hamba Allah yang bersedekah nak membina masjid di Negeri Sembilan tu. Memula dia tanya, ada tak tanah kat sini? Nak wakaf niat untuk emak boleh, dia pun boleh. Tanah tu berapa? 4 juta. Tanah 4 juta. Akhirnya siap nama Masjid Husin Semandua. Kat Semandua 50 juta kos pembinaan pun dia sponsor semua. Canggih, cantik, selesa. Dia baru tinggal masa dia beli tanah tu, tinggal alang-alang tu ada tak tanah lain lagi, saya nak wakaf untuk saya jugalah. Langsung jadi Masjid Bandar Baru Senayan yang semua orang datang ambil rombongan, ambil gambar ramai. Semayang tak ramai dah, ambil gambar ramai.
Masjid Bandar Baru Senayan, tanah saja 6.5 juta. Kos pembinaan 100 juta lebih. Yang paling hebat, hamba Allah yang sedekah ni siap dalam masjid tu buat satu petak. Dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Dekat Masjid Bandar Baru Senayan. Lepas itu ada satu tanah lagi dia wakaf dekat Langkawi, baik Masjid Aisyah tu. Sekarang baru ada masjid baru Aisyah tu. Tu dia wakaf untuk isteri dia. Dia tak nak orang tahu, tapi sebab kebaikan dia ni ramai orang tahu dah siapa dia. Ramai orang tahu. Macam tu lah. Hamba Allah dia jangan beritahu orang tahu. Ini masuk korban. Tuan Pengerusi minta jasa baik pagi raya tu sebelum sembahyang raya tolonglah umum. Biar orang tahu. Kawan tak tahu pula keluarga saya ada bagi tu. Oceh. Tahun ni alhamdulillah kita ada 7 ekor lembu pada tahun ini. Dan 2 ekor datangnya daripada Tuan Haji. Saya sebut lah. Semua pandang dia. Cik, angguk tu tak teraya tu. Tapi pada siapa yang nak menyertai ibadah korban bersama dengan Syamsul Deman, bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia, bersama dengan Ustaz Jafri, Ustaz Elias, kan? Bolehlah bersama-sama dengan Ustaz Said Nur Hisham, boleh hubungi Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Jangan lupa anda berdaftar di bawah nama Syamsul Deman. Kan, korban di Afrika. Satu bahagian lembu baru RM390. Satu bahagian unta 580. Satu ekor kambing 580. Sebab kambing Afrika murah. Jangan banding dengan kambing Malaysia. Ya. Kenapa Afrika? Sebab sian susah betul hidup dia. Air kek lopak tu ya, dicedok, dimasak, minum. Air lopak bicak tu bicak. Lecak. Nyampah tu dia. Orang di Sembilan semua biak kan. Memang betul. Memang ya. Kesian memang. Itulah air minuman dia orang. Kalau tengok dekat dalam YouTube, tengok kebuluran di Afrika tu, tengok memang tahu. Dia beratur panjang daripada tengah malam dah beratur sebab nak ambil daging lembu esok pagi tu. Jadi siapa yang nak join lah. Itu murah lah. Kan murah je. Okey. Ni bukan promo, lebih kurang. Tapi betul lah kan. Jadi bukan kita nak menunjuk-nunjuk kan. Tapi insyaAllah kita buat yang terbaik kan. Begitu juga tu yang pertama, malas melakukan ibadah. Korban pun tak nak. Sebab apa? Malas keluarkan duit. Habis duit dagang. Saya dulu masa saya teringat waktu saya nak bawa family saya pergi umrah. Mula-mula saya pergi umrah sendirilah. Saya masa tu pergi dengan tabung haji lah. Dengan tabung haji saya pergi umrah. Saya jadi duta lah. Dia letaklah muka saya kat flyer semua. Jadi duta lah. Alhamdulillah ada lah bayaran untuk saya. Dia bayar. Alhamdulillah. Terima kasih lah banyak. Sanggup dia tunggu saya kat Seremban. Pukul 12 malam dia tunggu saya balik tang Syamah kat Kelumpur. Dia ajak jumpa kat Kelumpur. Tak nak kau jumpa dia, jumpa kat Seremban. Senang-senang dia nak balik doket. Kau senang balik rumah kau doket. Kau datang. Tunggu kat kau ada Tom Yam tu. Dia tunggu kau dah ngantuk-ngantuk. Bos tabung haji tu nunggu saya. Jumpa dia merayu-rayu lah, tolonglah tuan jadi duta kami pun semua. Boleh lah. Saya pun doket atas meja makan Tom Yam tu yang saya sign. Okey. Jadi masa pagi itu bawa lah mak saya dengan adik saya pergi. Sampai dekat lepas makan tengah hari di Madinah, saya pun cakap dengan mak saya, mak rasa-rasa nak bawa lah ahli keluarga kita pergi umrah. Yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah, biar dia rasa pergi umrah kan. Mak saya cakap, kau jangan main-main, ni Madinah ni. Kau dah cakap kau kudu buat, yalah nak buat lah ni. Akhirnya selang dalam beberapa tahun, saya dapat bawa. Kira-kira yang kena bawa 5 boleh. Manung. 5 boleh orang mau tak manung. Lepas tu nak bawa saudara mara, jangan bagi package yang tahu-tahu. Ini hantar mak, ni hadiah mak daripada kami, ikhlas untuk mak. Hotel kami jauh. Kesian mak kau dalam sikit lutut. Sampai tu, Makkah mana? Tu tanya. Makkah lah ni. Maksud dia tak nampak Masjidil Haram tu mana? Jauh motor hotel lah. Kan? Jadi masa tu 5 boleh orang mono. Kira-kira package orang 9,500. Bawa yang terbaik lah masuk tu. Kali 5 boleh. Tak sah kali lah. Sakit kepala.
Banyak kan. Dua manung masa tu kat bank tu. Masa tu keluar duit mana ada transfer kena. Kena ambil dulu borang isi semua kan. Apa? Dua manung. Pertama saya, kedua buku akaun tu. Manung. Bawa 5 boleh orang. Ni cerita betul ni. Tapi bila terdengarlah dalam telinga sini bisikan confirm setan, padan muka kau. Kau selalu ceramah kau khabar sedekah tak pernah miskinkan orang. Sekarang kau rasa sendiri. Kau tahulah maksud dia tu. Habis duit dia. Kan? Tapi bila sampai ke airport, boleh tengok semua orang dengan kain ihram dah standby nak pergi umrah ni kan. Baru separuh perasaan duit hilang ni, duit habis ni tak ada. Separuh hilang lah. Tak ada rasa dah. Separuh lah. Ada sekili separuh. Tapi bila sampai ke tanah suci, bila nampak air mata berlinang, semua orang pertama kali ada yang tak pernah naik kapal terbang. Naik kali pertama tu pergi Mekah, cuba bayangkan. Masa tu saya kat lantak lah. Habis duit habis lah dan tak kisah ya Allah. Aku syukur dapat bawa dia orang. Tu belum cerita lagi ke sana pergi Taif kata tambah duit. Bagi Taif kena tambah duit pula kan. Berdongong saya lagi. Bila kau nak tambah duit semua orang, tak apalah lain kali lah. Dia orang tak nak pergi, saya bayarkan untuk dia orang. Oi, biar dia rasa pergi Taif. Tak tahu bila datang. Tapi demi Allah ni saya cerita kat semua. Sampai ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak ada lah cakap dalam hati muju balik modal. Masa tu saya cakap dalam hati saya, siapa lagi aku nak tolong ni ya Allah. Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Doreh betul nak angkat tangan dah tekan. Hari tu pun saya bawa insya-Allah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang, insyaAllah dengan izin Allah pada hujung tahun ni saya akan bawa 25 orang pula ahli keluarga saya. Segala adik-beradik, mak saya, pak saudara, mak saudara, rumah saya bawa lah. Rumah saya bawa. Tak, saya nak bawa sebab memang terbukti siapa-siapa, banyak lah, tanyalah orang. Ada seorang masa yang saya bawa tu, mak saya nak bawa ada satu orang kampung sebab ada geng perempuan kongsi duit seorang sikit. Sebab semua geng-geng mengaji, mak berzanji, mahaban mak saya tu, semua orang dah pergi haji, dah pergi umrah banyak kali dah. Jadi dia kumpul duit setiap bulan. Ada bagi 50, ada bagi 30, ada bagi 100. Kumpul. Sampai ujung tu bulan 10 tu tengok siapa orang kampung yang susah, yang rajin pergi surau, hantar dia, sponsor dia pergi umrah. Ada seorang makcik ni dipilih. Makcik ni dia kerja pengasuh, suami tak sihat kat rumah. Masa mak saya ajak nak tak pergi umrah, dia kata bukan apa, nanti takut garang 5 boleh hari tak ada, 2 minggu tak ada kat rumah, tak ada jaga budak, takut nanti duit bulan tak cukup, dia kata. Mak saya kabarkan apa, jangan risau, Allah bagi murah rezeki pergi Mekah ni, kau pergilah sahui, nama ujung sah saya sebut, kau pergilah sahui. Jadi dengan apa dia tak iya kat dia pergi. Dia semain jamak semua dah pandai, mengaji pandai. Semua pandai dah. Semain sunat semua dah habis belajar, pandai betul. Jadi bila dia pergi tu dia seronok, menangis dia pergi. Apa yang berlaku? Kisah kesusahan dia pergi ni disponsor oleh orang ni sampai ke pengetahuan jemaah-jemaah tabung haji yang pergi masa tu. Dia orang pula kumpulkan derma kilat bagi dia orang, bagi makcik ni untuk bawa balik. Tak kurang 5 ke 6 ribu buat balik. Lagi banyak daripada sebulan. Betul tak apa yang kita cakap? Betul. Jadi tak sah cakap poi duit habis lah apa, janganlah. Belum pernah lagi orang pergi Makkah balik dan tak nak pergi ledah. Tak pernah ledah orang cakap macam tu. Berapa ramai orang menyesal tak pergi sebelum PKP. Sekarang harga dah lain. Jadi siapa yang tu ada seorang tu lah yang saya kenal kan. Nantilah belum masanya lagi. Pergi Paris lah dah. Pergi Bangkok lah dah. Pergi Jepun, pergi Korea. Sudah menyesal. Masa PKP menyesal. Kenapa aku tak pergi tanah suci? Itulah. Jadi boleh pergi. Sekarang Kementerian Pelancongan dah tetapkan paling rendah 6990. Jangan rendah daripada tu.
Kalau rendah pada tu bohong. Mana 6990 7,000 tu kira jauh lah tu. Kalau siapa nak pergi dengan Samsul Debat, insya-Allah bulan 12 saya pergi lagi insya-Allah. Bulan 12 kos dia standby je 8,000 lebih dekat 9,000 atau 9,000 lebih dekat 10,000. Betul tak cerita betul. Hotel paling jauh 100 meter. Hotel paling dekat 50 meter. Kau nak dekat lagi jangan balik pada masjid tu. Duduk dalam tu. Saya kau lah. Bawa uti mau saya siap air mau duduk dalam tu. Makna hotel paling dekat sekali. Naik Safwa, siapa yang tu Safwa naik hotel yang pertama tu dia. InsyaAllah selesa. Nak murah lagi bilik berompek. Ya. Ni bukan promote nak, lebih kurang. Sekarang bagi nama. Iya, sekarang ramai nak bagi danjang risau. Saya tak jadi mutawif. Sebab kalau saya jadi mutawif, habis travel lain pun ditinggalkan mutawif itu, dia dongah taklimat saya. Itu masalah tu. Jadi saya akan jadi peserta sama dengan semua. Saya akan join makan dengan semua jemaah-jemaah biar dia merasuk. Tengah hari makan dengan Samsul Debat. Satu meja makan. Naik bas kan, saya naik bas semua bas merasuk dengan saya kan. Ya, okey. Jadi mana kata ibadah ni dia akan rasa malas nak melakukan ibadah. Aduh je, nantilah, esoklah, poniklah, sakit belakang lah. Yang macam-macam alasan dia. Tengok orang tu sanggup datang pakai kursi. Malu lah ustaz ceramah apa saya semayang nak duduk kat kursi ya. Tak apalah, yang patut malu yang tak semayang. Aduh pula tu nago tu. Semayang kat kursi tu tak sah. La ilaha illallah. Tu semua mazhab kursi dia. La ilaha illallah. Dia yang bercakap tu tak ada otak. Kau tak sakit lutut kau tahu apa, tapi adalah kaedah dia. Cara semayang kat kursi tu bukan sesaja kan. Masalah yang duduk kat kursi tu mula-mula belakang. Kelamo keropan. Sudah semua kursi depan. Kan? Yalah. Tak apalah, jangan malu-malu. Saya pernah jumpa satu hamba Allah di Melakai dekat Johor tu. Hamba Melakai Johor. Dia semayang tu, masa angkat takbir tu dia melutut. Dia memang dah melutut dah. Sebab dia tak nak operate, biar dia melutut, dia angkat takbir tu melutut. Orang semua pandang, kenapa lah dia melutut? Sebab lutut dia sakit. Jadi dia melutut supaya dia dapat sujud. Kita nampak kecil bulan 3 tu saya pergi umrah. Bulan 3 saya pergi umrah, saya jumpa dengan Ustaz Hanafi Ahmali. Ustaz Hanafi cerita depan saya, menangis lah cerita. 4 tahun, 5 tahun dia tak dapat sujud. Itulah kat Mekah dia cuba, dia kata macam sadap, dia kapet ni lambut, dia nampak kat Masjid Nabawi tu. Dia cuba sujud, dapat dia sujud, menangis dia sebab dalam tengah sebabkan sakit kanser dia tu kan, dia tak boleh sujud. Dia dapat sujud, menangis dapat sujud balik tuan-tuan. Kita boleh sujud sihat walafiat tapi tak nak sujud. Tu cerita. Ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj? Nabi jumpa golongan yang pertama paling tahu kena seksa, hantar kepala sampai pecah. Orang yang lihat nak semayang. Sibuk daripada lain, berniaga tak habis-habis. Berniaga online kat rumah pun payah nak semayang. Apa pasal? Kira duit. Jangan ya. Kedua, orang yang tanda korang hati melihat koci dosa pahala ni. Alah tak apa, sok minta ampun kat Allah Ta'ala. Woi, tambah ada. Kita kan umat Nabi Muhammad kan, macam mana pun akan masuk syurga akhirnya. Walaupun kena seksa berapa tahun pun, lalas mesti masuk syurga. Amboi confident ni. Jangan kita lupa, satu hari macam mana Jibril turun jumpa dengan Nabi. Pucat losi muka Jibril. Nabi kata, apa kau kau wahai Jibril? Ini terjemahannya, tak ada jam tu berak tu. Cakap ni 9 lah Nabi ini pahala. Apa kau nak kau Jibril? Aku tadi terlihat bagaimana Allah memerintahkan kepada penjaga neraka agar memanaskan api neraka selama 1000 tahun, daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian daripada putih pula dibakar lagi selama 1000 tahun sampai jadi hitam. Punya panih api neraka ni wahai Muhammad. Kalau terbuka lah pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Macam tu kau nak cakap, kau nak duduk dalam neraka dulu. Bayangkan.
Pasal lubang jarum tu buka, dunia hancur. Apa cerita? Kalau pakaian orang duduk neraka tu jatuh lah kat dunia ni, hancur muka bumi ni. Pakaian ni. Jangan tu. Jadi jangan cakap-cakap. Ya? Tak apa weh, kita cakap benda apa masuk syurga juga akhirnya. Dan bayangkanlah ada macam mana keadaan neraka tu, wahai Jibril. Jibril pun cerita ada 7 pintu. Pintu apa? Tengah pintu neraka sakar. Untuk orangnya mahal api, untuk orang yang macam ni, untuk orang kafir, untuk orang ni, untuk ni. So, sampai 6 pintu yang dia sebut. Nabi pun tanya, lagi satu pintu tu untuk siapa? Dah senyap Jibril. Kau cakaplah, satu pintu lagi untuk siapa? Maka dengan borek hati Jibril pun sebut, sesungguhnya satu pintu lagi dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah, wahai Muhammad. Menangis Nabi, menjerit sampai pingsan. Dengar ada pintu, belum nampak lagi umat yang masuk dah. Dengar ada pintu macam itulah sayang Nabi kat kita. Kalau kita sadar kasih sayang Nabi, lembutlah hati kita, betul dah. Tak ada koreh dah. Nabi menangis, Jibril pun nangis sama. Dan sampailah Nabi terlena dalam tangisan itu, menjerit tadi pengsan dekat pangkuan Jibril. Bila Nabi terjaga daripada pengsan tu, Nabi Taurih tanya, wahai Jibril. Taurih tanya, wahai Jibril, aku tahulah ada satu pintu tu khusus untuk umat aku tahu. Tapi ada tak takut ada pintu ya, tapi tak ada yang masuk kan? Harapannya macam tu. Ada pintu tapi ada tu umat aku akan masuk dalam tu. Ada, wahai Muhammad. Nabi Taurih masuk ke dalam rumah. Nabi tak berbunyi apa pun. Seminggu Nabi menangis. Nabi tak keluar, Nabi tak jumpa orang. Nabi semayang, Nabi menangis. Nabi makan, Nabi menangis. Nabi tidur, Nabi menangis. Menangis dengan umat dia. Jadi jangan pandang kecil dosa pahala ni, kena pandang besar. Pahala ni jadi tak, sebab tak nampak macam semayang jemaah kan. Semayang jemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Semua jawab ijma' ulama sebulat suara 27 kata. Tak ada yang dalam 20 lebih lah, berapa tak ada. Semua orang tahu 27 kali ganda daripada semayang seorang. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Ya, itu yang kedua. Ketiga, tidak terkesan apabila mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Buka TV orang mengaji, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tukar channel. Annyeonghaseyo. Tak Korea tengok Tukar. Mengaji tu tak ada rasa dah. Nampak tak? Ya. Dengar azan pun tak ada apa. Relax dah. Allahu Akbar. Udah zuhur dah. Relax makan. Tak ada hal itu. Tak ada lah nak cepet makan. Dah zuhur. Pergi surau. Tak ada. Relax. Kan? Itu sebab azan ni, kalau buat pertandingan azan tu ada kategori subuh, kategori maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu maghrib. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Maulah nak ngajut orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu subuh. Hayya 'alas shalah. Maghrib. Hayya 'alas shalah. Tu subuh. Faham? Dia tak faham. Memang dayu-dayu subuh.
As-salatu khairum minan naum. Tapi dah. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, darih punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Memang lolap lah. As-salatu khairum minan naum. Bangun, marah betul Bilal ni, bangun. Iya. Tak rasa apa. Iya. Tak, tapi kalau orang-orang lama tu pun dia dah tahu dah. As-salatu khairum minan naum. Macam tu paling tidak adalah ketegasan. Kerana menjogetkan dia lah berhenti lepas tu. Khairum minan naum. Dah tak bunyi lah pernah. Mati dah dia. Ada nak. Beranyat kan. Iya. Bila imam, tu sebabnya bila imam tu jadi imam kan, Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Fatihah macam sampai ayat dah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Lepas tu bila dongah tu yang belakang, ayat panjang nak baca hati korek tu kan. Aduh, bila lah nak tukar imam ni lah, tahu tu. Kalau tarawih kan macam tu lah, marah dah. Baca panjang marah, baca pendek marah kan. Imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah. Terupoh Allazi dia belakang. Alah lupa dah. Alah habislah dia kan. Bukan tak tahu akal orang perempuan balik tabir tu boleh semayang tarawih. Dia tong malam tu siapa imam tu. Allahu Akbar. Dia cakap dengan kawan, laju malam ni laju ni, dia tahu. Kalau dia dengar Allahu Akbar, habislah kita tu kan. Dia daripada balik tabir ngumpet tu. Yang tu. Saya tak ada, bukan nak nuduh perempuan no. Tapi hati tu terdetik jangan. Kalau tak ada tu okey tu, mana hati lembut tu. Ya imam kan bau. Dia masa tahun pertama, apa itu dah lah 8 laju lah tu teh. Orang ramai pergi surau tu. Dia Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya makmum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Hui. Hello imam ni, sakatul ambil ini dah imam. Allahu akbar. Batuk pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sonyap lah, kena sonyap ni mah. Ar-Rahman, tak peranjat tu. Ni Rahim. Orang belakang gue ini bau isyak ni, belum tarawih ni dah. Relax lah tarawih itu kan nak kena rehat-rehat ni. Situ ukurannya. Hati kita macam mana? Koreh ke? Lembut. Dia tetap tenang. Kadang imam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa baik bapa?
3, paling banyak apa 7. Malam tu rajin ada baik 10. Panjang nak istighfar. Nah. Tu pun tanda hati dah korek. Faham tak? Tapi mana yang dah tak terdaya jadi imam tu bagilah orang muda. Kadang bacaan pun dah tak tahu orang. Si Milah aja. Milah panggil lah. Sami Allah Halimah Hamidah ada. 5 hado midah hado semua panggil lah. Mana sompek kan. Itu ada seorang tu komat Allah Akbar syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah hamdan wa rasuluh. Dah pokok nak komat macam tu. Ayo merayau dah macam-macam fikir kan. Nak macam khutbah ke apa? Man. Aduh, poning kepala kan. Kemudian yang keempat, tanda hatinya koreh. Musibah seperti penyakit dan seumpamanya jika berlaku pada dirinya, sedikit pun dia tak ambil pengajaran. Macam contoh COVID-19, ambil lah pengajaran. Ya Allah, sorry kalau COVID ni kan, Samsul debat kan 2 tahun ni tak ada kono dah. Alhamdulillah. Saya cukup takut jolok hidung tu. 2 tahun tak merasa batang tu masuk dalam hidung dia. Saya tengok dalam Instagram tu, mau ngelumpur budak tu kena jolok. Mampulah kalau dan kena jolok ni. Sekali kena pergi umrah itu bulan 3, tak boleh helak kena jolok hidung. Tak tidur semalam tu. Mampulah besok ni karang. Besok tu pergilah, sehari sebelum nak pergi kan dia 48 jam. Saya lalu kat lorong belakang tu, nampak pula nurse tu, kondah yang pada tingkap ciuman kita. Ni boleh gadak ni kang ni kang. Kau tunggu saya tu aku turun. Saya turun, saya duduk kat kursi baru pula. Ni yang sikit saja akan rasa tak selesa, tapi tak lama kau jolok lah, kau berburak lagi apa bondo Dan ni dah lah takut kau bercerita pula. Dia jolok tu satu hal, dia pusing-pusing pula. Cecenya lah, dia pusing ni pula. Alhamdulillah negatif. Pendek cerita dekat Madinah sebelum balik, dekat Makkah sebelum balik kan. Dia pemeriksa kesihatan dia datang, dia colek kat bibir. Semua negatif. Memanglah kau colek bibir, memanglah. Semua negatif. Agak dia malas tahan orang Malaysia ni. Kan ada seorang jemaah bilik saya tu. 2 lain dah ada test alio kat bilik tu. 2 lain. Saya sebilik kan dia. Kau ni COVID ni. Tapi tak ada tukar bilik pun. Dia pun negatif. Dah cacah bibir. Orang canya ke tokak bibir kan. Bibir. Saya pun logo lah sebab masa tu SOP dia dah longgar. Saya pun logo lah kan. Apa sampai ke KLIA sebelum cop pasport sepanjang-panjang meja KKM tu. Macam ni mogang batang tu matilah dia. Kono jolok juga hidung. Alhamdulillah satu kapal terbang positif. Kecuali Syamsul depan. Saya 5 hari je kuarantin. Alhamdulillah tak ada apa. Terima kasih lah tu doa semua orang lah. Terima kasih banyak lah kan. Kemudian hati selalu tak tenang. Orang yang keras hati tak tenang. Yalah ada yang bodoh tak perhati dengan orang. Contohnya bila AJK surau Jumaat Raudatul Muttaqin nak buat program panggil Samsul debat. Ada yang bodoh tak perhati. Tak ada macam lain kau. Contoh, kenapa buat pagi? Nah, seorang bagi pula. Ada kecil lama sama partai pagi. Ada yang bodoh tak perhati. Timun tak ada lah tu. Contoh. Ni contoh, janganlah terasa lah. Timun ni lambat. Macam mana? Kan? Ada yang benar tak perhati orang. Ada yang mineral bagi. Contohlah kan. Ada yang benar tak perhati. Jangan. Kadang tu tanda hati korek. Ada bono. Semua bono. Dia tak, hati tak tenang. Contoh ada seorang jiran kita Ramlah namanya. Kak Malah kata. Ada orang Ramlah sini. Dah tak menyang tak ada ya orang. Suraya ada Suraya. Ada tak Suraya? Ada ke tak ada? Ada. Tak datang, dia tak datang.
Mahani. Tak ada. Aduh. Semua tak ngaku. Bila contohlah kan, ada jiran kita, sahabat kita dapat kebaikan, anak dia dapat masuk universiti. Kan? Contoh. Dengar anak si apa tu dapat masuk universiti. Hati kita tak rasa apa-apa. Hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada dalam hati. Faham tak? Hati tak rasa apa. Dengar tuan pengusi nak pergi haji tahun ni. Dengar Kak Rosmah kita nak pergi, Kak Rosmah Mustajam nak pergi haji tahun ni. Kan? Dengar nak pergi haji tahun ni. Dia tak rasa apa. Oh tahu. Dengar tu. Tak rasa apa, makna dongki dah ada. Kalau dia kata, alah macam dia seorang nak pergi Makkah, confirm dongki. Tadi saya kata dongki dah ada. Habis patutnya macam mana? Dengar Kak Rusmah Mustajam tu nak pergi haji tahun ni, dapat dia panggilan dia. Alhamdulillah, ya Allah syukur. Dan nak tak sabar nak jumpa dia ni, minta dia doakan Dan. Jumpa dia. Bagi hulu kat dia. Nya Kak Maha. Nya RM50. Bagi kat orang, stokah kat orang yang niat untuk share. Mudah-mudahan dapat beranak lagi. Dah 60 nak beranak lagi. Tak cukup tu kerja betul. Dah hilang seorang geng surau. Apa kono mabuk lah. Contohlah. Jadi kita doakanlah sesama, mudah-mudahan Puan Rosmah binti Mustajam, pengusi helwa kita, mudah-mudahan dapat mengerjakan haji dengan tenang, dapat mengerjakan haji dengan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan juga pergaulannya di sana, tidak diuji dengan ujian yang berat-berat, sihat tubuh badan, mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan ya, doakan yang baik-baik, mudah-mudahan. Walhamdulillah alamin. Mudah-mudahan macam tu. Ada satu tu minta bertemu dengan insan-insan yang baik tu, tak berani saya doa tu. Akak ibu tunggal ke apa? Dah ada lelaki. Tak tahu. Doakanlah mudah-mudahan bergaul dengan orang yang baik kat sana. Macam itulah insya-Allah ya. Kita semua doa ramai-ramai elok tu kan. Sebenarnya betul. Kalau orang yang, tapi satu lagi kena ingat, siapa yang dapat pergi umrah, pergi haji, contoh tolong sampaikan salam kat Rasulullah ya. Contoh kan. Salin nama itu. Kalau siapa yang minta sampaikan salam kat Rasulullah tapi pergi dia terlupa, dia tak sampaikan, dia berhutang. Ingat tu. Tu sebab kau dah tulis nama. Tulis nama Kak Mola, Kak Ramla, Kak Suraya, Kak Mahani, Kak Mahanum, Kak Leha, Kak Gayah masuk. Haji Sleman, Haji Ramlan, Haji Syafi'i. Semua sampaikan. Jangan sekali senarai nama tak adalah ramai mana, dalam 350 orang. Memang kalau kau baca depan tu kau nak halau kat polis tu. Ya Rasulullah, aku nyampaikan salam yang pertama. Dah nak halau, tak main baca dah. Macam ni maksud bila dah ada senarai nama, contoh saya ajar salah satu cara. Kita kat bilik kita tengok nama. Ni nama ni kita baca nama kau jap lagi Kang, aku nak sampaikan salam dia orang ni. Jadi aku nak sampaikan. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Aku ingin menyampaikan hajat orang-orang yang dah aku niatkan, yang menyampaikan salam pada kau ya Rasulullah. Jadi selesai. Macam itulah maksud. Tadi tak adalah rasa tertinggal. Faham tak? Lepas tu minta doa depan Kaabah tu seko lagi. Tolong doa depan Kaabah biar dia beranak lagi teh. Kan? Ada orang tu nak dapat anak kan apa semua kan. Tak apalah, macam tu kalau kita sampai buatlah. Tapi kalau boleh salin takut terlupa. Saya tu saya masuk ke dalam senarai. Memang masuk betul-betul, takut tertinggal, rasa macam ada benda yang tak cukup kan. Sebab bukan selalu boleh pergi. Tapi siapa yang mampu pergi package, pergilah package. Yang bayar mahal tu. Yang paling rendah baru 61,000. Gila tu. 61,000 paling murah. Paling tinggi 210,000 seorang. Kalau lelaki bini beli rumah lah. Kan? Tapi memang ada orang yang duit dia banyak macam mana kan. Okey, apa lagi?
orang yang hatinya keras, hatinya juga dia hanya mementingkan kehidupan dunia dan suka bermain-main dan berfoya-foya. Hidupnya ni nak berhibur je. Kemudian orang tu dosanya semakin banyak dibuat. Begitu juga dia tidak takut kepada kematian dan azab neraka. Tak takut daripada mati. Bila tengok orang mati, itu sebab nak buang penyakit sombong dalam hati kita. 3. Nak buang penyakit sombong, 3. Pertama, ziarah orang sakit tonat. Ya Allah, aku besok janganlah kau bagi sakit macam ni. Allah, nak cabut-cabutlah nyawa tahu macam tu. Tapi janganlah sesaja pergi hospital lah. Ada tak sesiapa yang tonat ini? Bukan macam tu. Saja dicari pula kan. Dengan yang sakit pergi tengok. Kedua, ziarah orang meninggal dunia. Yang ketiga, ziarah kubur. Ini 3. Ziarah orang sakit tonat, ziarah kubur, ziarah orang meninggal, ziarah kubur. Jadi 3. Untuk lembutkan hati daripada sombong. Kemudian tidak takut kepada Allah. Kemudian tidak peduli nasibnya di akhirat. Apakah puncanya penyakit keras hati? Punca yang pertama, lemahnya iman di dalam hati. Lemah. Sikit-sikit je. Orang ajak karaoke, bolehlah on, jangan tak on. Kedua, meninggalkan suruhan agama yang wajib seperti solat dan lain-lain. Yang ketiga, banyak makan dan minum. Kan kau bahas dah tadi? Kan? Banyak makan dan minum pun menyebabkan keras hati. Kemudian banyak tidur. 2 hari tidur. Orang lain tidur berjam-jam, dia berhari-hari. Bila dia jaga, hari apa dah, lain macam soalan. Kemudian sombong. Yang keenam, tidak mendengar nasihat. Orang keras hati ni tak boleh dengar nasihat. Ketujuh, asyik rasa diri dia yang betul. Merasa dirinya benar sentiasa. Itu orang yang keras hati. Kemudian tidak suka mengaku melakukan kesalahan. Apalah salah aku lah. Ini bukan aku, minta maaf. Aku dah cadang lah tu. Tu salah dia. Kemudian sikap tidak hormat kepada orang yang patut dihormati. Dan begitu juga dia suka berbohong. Apakah dia ubat keras hati? Ubat keras hati pertama jumpa doktor. Salah. Jangan salin tu. Yang pertama, dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, memperbaiki iman kita kepada Allah. Tu yang pertama. Kedua, belajarlah ilmu agama. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang Allah hendak orang itu menjadi baik, maka akan diberi ia faham hukum-hukum agama. Yang ketiga, memerhati dan memikirkan maksud kandungan ayat-ayat Quran. Dia bukan baca saja Quran, tapi dia berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Buka tafsir, baca. Dan hari ini ada kitab yang penerangan huraian tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Keempat, menziarahi kubur dan kematian. Macam yang saya sebut tadilah, ziarah kubur dan kematian. Begitu juga tanamkan sikap rendah diri dan menghormati orang lain. InsyaAllah hati takkan keras. Kemudian makan minum tidak berlebihan dari sumber yang halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang saleh dan suka kepada akhirat. Kawanlah dengan JK surau. Dia mulalah cakap, alah macam surau tak semestinya baik. Tengok mula dia nuduh. Memang betul orang surau tak semestinya baik, tapi ada harapan baik. Macam tu ya. Pergi disko tak semestinya tak baik, tapi ada harapan tak baik. Belum pernah lagi kat disko tu, berhenti je weh, berhenti isyak. Belum pernah berlaku tu. Ya, jangan nak bohong. Yang ke-8, lakukan semua ibadah dan perintah agama yang wajib dan selalu berzikir kepada Allah serta berdoa. Ya. Orang-orang yang tenang hati mereka dengan mengingati Allah, ketahuilah olehmu bahawa selalu menyebut Allah itu menenangkan hati. Ya. Kemudian selalu mendengar nasihat yang baik. Bila dengar nasihat-nasihat yang baik, itu sebabnya kalau dalam Facebook, dalam Instagram, janganlah tulis-tulis ngutuk-ngutuk orang. Kau ingat kau bagus sangat, boleh jalan lah, pergi mati lagi baik. Jangan. Baik kita kongsi, sesungguhnya orang yang tenang hati mereka ada orang yang mengingati Allah. Kita kongsikan, kita type macam tu. Orang type, like pula, orang komen terima kasih, orang tu besar pahala dia. Ambil gambar poster ni ha. Zap.
Masuk dalam Instagram, share. Ada orang nampak, lah Samsul Debat datang tempat kita kau. Tahu cakik dia roti canai kat depan tak. Baru tahu, langsung datang. Dapat pahala tak? Dapat pahala sebab nampak post kita tu. Nampak tak? Ya. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa, berusaha tinggalkan dosa-dosa yang kita biasa buat. Kan? Dan begitu juga dia sentiasa berusaha untuk memantapkan ibadah dia. Contoh je dah biasa semayang, tapi semayang lambat. Dia nak semayang awal pula. Dah biasa semayang awal, tapi semayang seorang. Semayang berjemaah pula. Dah biasa semayang jemaah, tapi habis yang bagi salam, berkecapuh balik. Tak nyompek nak balik. Zikirlah dulu, ikut imam. Kan? Jangan orang cakap orang tu, tahlil tu semua neraka tu. Itu orang yang lahir salah hari bulan cakap macam tu. Tahlil mu tak boleh. Tahlil doa selamat mu tak boleh. Tahlil tu memang zaman Nabi tak buat waktu, tapi zikir tu buat. Ingat Allah tu. Dua pahala paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, yang kedua makan. Iyo ni tak betul tak? Cuba tengok tadi nasi lemak tadi, sambal sotong kambang tadi, dengan sambal potai tadi kan. Itu betul tak? Itu duit dana surau, betul tak? Duit dana surau bagi makan. Ya Allah, saya pula gembira pula tadi, sedap pula sambal potai. Bukan suruh bungkus dah, tak ada. Bagi hintnya. Kau faham lah. Tak, tapi mana pahala dapat kat siapa? Kat semua orang yang sedekah. Tu sebab bila kita buat kenduri tahlil, kita niat aku masak malam ni ya Allah, bagi makan orang kampung ni, niat kerana Allah, mudah-mudahan dapat pahala tu pada arwah. Ingat tak Nabi pesan? Nabi kata, berbuatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu. Kalau ibu bapa dah meninggal, berbuat baik kepada sahabat-sahabat dia. Betul tak yang datang tahlil tu, ni tahlil ada tak sahabat-sahabat tu? Ada, bagi dia makan. Apa benda paling baik? Bagi makanlah. Saya setiap tahun, wallahi saya kata, setiap tahun kalau bulan puasa, dalam minggu terakhir tarawih tu, malam lepas tarawih saya dah janji dah. Seorang Cisarip, seorang Cimanap nama. Tu kawan arwah abah saya masih hidup. Saya ada. Tanyalah ke kampung Pancur Paroi Sambat tu. Cik, Kang, saya besok malam besok beri malam besok janji lah kan dia. Saya bawa dia pergi makan kat Kedai Tom Yum. Masa PKP tu tak dapat lah. Saya bawa lah cari makan, suruh orang masak kan, bagi makan lah. Tapi bawa pergi makan. Berbuat baik pada kawan dia, bagi makan. Tu sebab zikir kau nak panjang sikit tahlil tu, baru dia berbaloi lauk dia bagi tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah 30. La ilaha illallah, al-Fatihah. Semua dah nak makan dah ni weh. Iya tuan-tuan, siapa yang ada saudara mara kat Somban, betul tak? Dia nak Somban. Memang bukan sikit-sikit zikir tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya arhamar rahimin, salimna wal muslimin. Panjang zikir sampai hujung. Afdhalul zikri falamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah 1000 kali. Dah hilang-hilang lutut baru doa. La ilaha illallah, makan laju. La ilaha illallah. Mana dah ponek seorang tu. Macam tu kan. Tak ada, bukan apa. Sebenar-benar kalau kita kat rumah seorang-seorang, belum tentu kita buat. Macam orang perempuan kan, sambil-sambil basuh boreh tu, selawat. Nah, iya, kita nak lembutkan hati anak-anak dengan suami kita kan. Anak-anak terutama basuh boreh ikut arah tawaf. Doa malam, bangun malam, antara kita boleh bangun malam semayang dekat bilik anak. Tu paling baik. Anak yang dogi bega tak dengar cakap ni, semayang pukul 3 paling cantik pek setengah pagi, 3/4 malam terbangun. Kita semayang golap-golap kan, semayang doa tu dokek tau. Sebab kita doa, ya Allah ni anak-anak aku ni, Allah kau berikanlah dia. Anak kita macam siapa pula yang putih sujud ni, tak adalah dia tidur lena. Kita tahu anak kita tidur lena time tu.
Semayang je dalam bilik. Kedua, bila kita baca doa tu sebut nama dia. Ya. Kemudian bila sampai yang baca basuh boreh tadi tu, ikut arah tawaf. Kita baca, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, doa dia apa? Ya Allah, kau lembutkanlah hati anak-anakku ini seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Itu doa dia. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba lagi. Kau nak cuba boleh lah, sebab dia makan boreh yang sama. Tapi jangan salah doa. Saya kata lembutkanlah hati anakku ini. Jadi lembutkanlah hati suamiku ini. Jangan tertinggal hati tu. Lembutkanlah laki dan lembutkanlah laki dan lepas 40 hari makbul. Patah-patah tangan, Assalamualaikum, mak kacau. Apalah kono laki dan bak borai nak basuh di semula. Jangan salah doa ya. Jadi apa-apa pun kita buatlah. Antara zikir-zikir yang paling baik sekali nak lembutkan hati itulah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sahabat pernah tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Nabi aja astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Tentulah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham signal-signal suruh berhenti tu saya faham. Pada berkali-kali duduk tu kan, saya faham lah tu. Kau jap menunjuk, kau jap ni tak tiba berhenti ke nak tengok jam kan, contoh lah kan. Jadi insya-Allah tak cukup kan, insya-Allah nanti saya datang lagi. Lepas ni kita buat program duo Syamsul. Syamsul debat dan Syamsul rau-rau. Boleh? Okay? Nanti kita beritahu je PA saya, dia akan setkan. Ya? Insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa tu saja, yang penting hati. Sebab kita kena ingat, dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi manusia ini diajar oleh Nabi. Nabi kata apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Walaupun sikit, kita kembang-kembangkan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik orang di sini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada masa kan, singgahlah kat luar tu, ada satu meja ajaib. Kat meja tu ada barang, bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Kamen sauk bawa balik, tak ada rasa salah ada kan. Jadi yang pertamanya ada madu yang diizinkan. Madu tualang, madu kelulut, habatus sauda pun ada. Begitu juga ada susu kambing Al-Amr. Susu kambing tu memang produk viral saya lah. Susu kambing Al-Amr ni, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan juga. Yang bagusnya susu kambing ni, pertama dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing sentul. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Sangat baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih hulu hati. Minum pagi sekali cukup. Kedua, baik untuk orang yang nak diet, minum pagi je sekali, insya-Allah sampai petang. Ada jemaah umrah yang bawa, memang sampai petang perut tak masuk angin. Yang ketiga, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Siapa yang dah mula semayang dekat kursi, cuba ikhtiarkan. Sebab Imam Masjid Felda Palung 12 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah dah boleh semayang macam biasa. Satu kotak saja diperlukan. Kemudian baik untuk enzima, kata-kata kulit. Tapi jangan buat mandi, minum. Kamu memutih pahal itu, minum ya, jangan buat mandi pula.
Kalau nak bagi budak-budak, anak-anak boleh, tapi pastikan yang 2 tahun dan ke atas. Bawah 2 tahun perut dia tak kuat lagi. Ustazah Asni Mansur kenal? Ustazah Asni minum kopi, dia akan campur susu saya ni. Ya, dan begitu juga dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik joki. Kemudian dia baik untuk perempuan mengandung. Siapa yang pregnant elok, sebab baby hari ni lahir 80% jaundice demam kuning. Minum daripada awal, InsyaAllah sedap. Orang kencing manis boleh minum sebab dia tak manis. Hari ni kita offer, siapa beli 1 kotak 45, kalau beli 2 90. Macam sama tak payah kata. Beli 1 45, beli 2 80. Tak bawa duit tak apa, ambil dulu, nanti nak QR Pay, transfer boleh. Ustaz balikkan transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalah sampai rumah hilang ingatan. Nak baik macam mana? Sabarlah tuan-tuan. 2 hari minumnya susu. Ada keadaan boleh susu tu. Dia lupa. Baik macam mana kan? Tak apalah. Jadi mana yang ada lah, saya tak bawa banyak. Mana yang ada ya. Kalau tak ada kan tinggalkan nombor telefon. Siapa nak pergi umrah pun boleh tinggalkan. Ada nombor telefon tu boleh WhatsApp. Kalau susu tu dah habis, WhatsApp je nombor tu, kita besok kita postkan, InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.